khulafa, khalifah, pengganti Nabi pada menguruskan agama, bukan pengganti Nabi sebagai Nabi, pengganti Nabi pada menguruskan agama. Nabi ada menyebut mestilah di kalangan orang Quraisy, dan ternyata bahawa memang selepas daripada Nabi wafat, dia diganti oleh Abu Bakar, Umar, Osman, Ali dan seterusnya, Muawiyah, Yazid bin Muawiyah, sampailah Bani Umayyah tu di kalangan orang Quraisy. Selepas daripada itulah barulah masuk orang Parsi, masuk orang tu. Sebab tu Nabi ada pesan bahawa hendaklah khulafa ataupun pengganti khalifah itu mestilah di kalangan orang Quraisy, nisbah pada negeri Arab. Baik, kita dah sampai kepada masalah yang 218 insya-Allah pagi ini, iaitu orang Quraisy memerintah manusia pada baiknya dan pada jahatnya. Apa makna? Sebab ada hadis Nabi menyebut, faqala Umar bin al-As, dia kata bahawa Nabi kata Quraisy walatun nas fil khairi wa syarri ila yaumil qiyamah. Orang Quraisy itu dia memerintah orang Arab pada masa baiknya dan pada masa jahatnya sampai hari kiamat. Apa maksud pada masa baik, pada masa jahat itu? Sebab itu kata Imam Nawawi rahimallahu ta'ala dalam syarah Muslim, bermula makna orang Quraisy memerintah manusia pada baiknya dan jahatnya itu, yakni di dalam Islam dan di dalam jahiliyah. Itu maksud dia. Masa jahiliyah juga dulu merintah orang Arab, Quraisy juga. Orang Quraisy juga yang merintah orang Arab di Mekah itu di kalangan orang Quraisy. Bani Hashim, orang Quraisy yang merintah. Masa jahat itu maksudnya masa zaman jahiliyah. Masa baiknya ialah masa dah Islam pun juga orang Quraisy. Itu maksud Nabi kata masa baiknya dan masa jahatnya orang Arab tu diperintah oleh orang Quraisy. Itu maksud jahiliyah dan masa Islam. Kerana mereka itu adalah dalam masa jahiliyah, orang Quraisy lah jadi kepala-kepala Arab. Kepala tu maksudnya jadi ketua-ketua orang Arab. Dengan orang-orang yang merintah haramullah, Masjidil Haram disebut haram. Sebab tu Masjidil Haram tu disebut haram, yakni masjid Mekah dan Kaabahnya, dan ahli bagi haji Baitullah, semua orang Quraisy. Jadi sebab itu dominasi sesuatu bangsa yang menjadi pemerintah bangsa itu sebenarnya orang Jepun. Yang merintah negeri Jepun mesti orang Jepun. Orang Pakistan mesti orang Pakistan. Orang India mesti orang India. Orang Jerman mesti merintah dominasi orang Jerman. Tak boleh orang Melayu pun merintah sana. Di sebelah Malaysia juga begitu. Orang Melayu dominasinya mestilah pemerintah dia orang Melayu. Itu logik dia. Nabi dah pesan, Nabi dah beritahu bahawa kalau Arab nisbah kepada bangsa Arab Quraisy. Sebab daripada awalnya Quraisy merintah, daripada jahiliyah dulu dah. Sampailah kepada Islam. Bila Nabi wafat, Nabi sendiri orang Quraisy. Bila Nabi wafat, maka Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Muawiyah, Yazid dan sebagainya semuanya di kalangan orang Quraisy. Dan adalah orang-orang Arab itu menelik keislaman mereka itu. Nak jadi khalifah ini kena tengok, bila nak lantik tu nak tengok agama dia, bagaimana dia mengamalkan Islam. Sebab itu bila dilantik menjadi khalifah yang pertama tadi, dia telik semua layak jadi khalifah. Tapi dia tengok di segi seniority, di segi sahabatnya dengan Nabi, di segi rapatnya Abu Bakar dengan Nabi. Kemudian masa hijrah Nabi dengan Abu Bakar pula duduk dalam gua Sur apa semua. Bila Nabi sakit tak boleh nak jadi imam, Abu Bakar, Nabi tunjuk Abu Bakar supaya jadi imam. Ditelik pada itu, maka Abu Bakar dilantik. Abu Bakar mula-mula dilantik Umar. Sebab Umar memang kelayakan dia hebat. Sebab Nabi pernah kata, kalaulah ada Nabi selepas aku, nescaya Umar akan jadi Nabi.
Hebat Umar. Tapi lepas aku tidak ada Nabi lagi, lepas Nabi Muhammad tidak ada Nabi, mana Umar ni orang hebat. Tapi tengok kepada realiti yang berlaku masa zaman Nabi, mana Nabi banyak tunjuk Abu Bakar, itu sudah ada isyarat bahawa Abu Bakar jadi khalifah, dan memang dia layak. Sebab itulah ucapan Abu Bakar mula-mula sekali dia kata, oleh kerana dah lantik, ambil lah. Minta tidak, jawatan kena begitu. Jawatan apa saja, nak urus surau, nak urus taman, bagi kita lah yang kecil ni, kita tak cerita jawatan negeri ataupun negara, jawatan yang kecil-kecil yang berada di sekeliling kita. Antara jawatannya urus surau, mesti ada nazir, mesti ada AJK, mesti ada bendahari. Orang lantik ambil, minta jangan. Mana ni Abu Bakar? Oleh kerana engkau dah lantik aku jadi khalifah, maka jika aku betul, ikut. Jika aku salah, tolong tunjukkan. Itu dia. Jangan terus pecat. Dia akan jadi rosak tu bila terus pecat. Mesti jadi rosak. Tapi kalau nampak umpamanya tak betul, kita beritahu dia, nampak tak kenalah Dato' Haji, tak kenalah kalau kita buat begini, nampak okey sikit. Itu dia katakan bahawa betul kan, bukan pecat. Ini salah sikit pecat, salah sikit. Bila masa nak merentahnya, bila masa nazir, contoh nazir, bila masa nazir nak urus masjid, pecat. Bila pecat dia jadi rosak, bila pecat jadi rosak. Tapi kalau betul kan, jadi betul lah. Sebab itu jawatan dia jangan minta, jawatan beri, ambil, dan jadikan jawatan itu untuk kita buat pahala banyak. Dia begitu. Sebab kita ada kaitan dengan akhirat, bukan di dunia ya, tak. Dunia ni dia sekejap sangat. Masa sedetik je pada pandangan Allah, sekejap pada pandangan kita. Yang lama tu, yang Nabi kata baini wa baina sa'ah kahatain, antara aku dengan hari kiamat macam dua jari ini, terlalu rapat, sekejap sangat. Sekejap sebenarnya. Pada pandangan Allah sedetik je. Pada pandangan kita yang rasa nampak agak lama, 60 tahun, 70 tahun, 80, macam lama. Tapi sedetik itu pun kita rasa sekejap je. Sekejap je. COVID-19 ni pada bulan 2 Februari masuk bulan 3. Sekarang dah bulan 8. Sekejap kita lama tau. Dah habis tahun. Selepas raya puasa, raya haji, betul? Dah habis tahun 2020. Masuk 21 pula. Sekejap je. Itu pada pandangan kita yang kita rasa lama. Sebab itu dia kata khalifah ni mana adalah orang-orang Arab itu menelik keislaman mereka itu. Sebab itu bila kita nak lantik jadi ketua, bukan saja khalifah, ketua, tengok pada agama dia, keislaman dia macam mana. Kalau agama dia elok, maka dia boleh jadi ketua, dan kelayakan dia ada. Sebab itu kriteria yang Umar bin Al-Khattab nak lantik gubernur-gubernur di negeri takluk dia, kriteria pertama ialah solat. Itu Sayyidina Umar punya kriteria, solat. Kalau solat dia jaga, Umar kata dia antara dia dengan Allah, hak Allah dia jaga, dia mesti jaga hak manusia. Kalau hak Allah dia tak jaga, macam mana dia jaga hak manusia? Hak Allah pun dia tak jaga, dia tak jaga solat, hak manusia senang apa jaga. Tapi kalau dia jaga hak Allah, nescaya dia akan jaga hak manusia. Itu kriteria sahabat-sahabat Nabi SAW memilih ketua, nak jadi ketua itu bukan sembarangan. Begitu juga kita apabila memilih ketua, mestilah kita tengok pada agamanya. Dan maka tatkala sudah jadi Islam mereka itu, bila orang Arab sudah jadi Islam dan telah dapat kemenangan perang mengambil muslimun akan negeri Mekah menurut akan orang Quraisy itu, ya oleh manusia atau dia kan Nabi hijrah. Bila Nabi hijrah, Nabi balik ke Mekah, membuka kota Mekah balik, ramai orang peluk Islam, maka yang menjadi ketua ialah ketua orang Arab ketika itu Quraisy, Nabi SAW, orang Quraisy. Sebab itu Nabi kata mestilah di kalangan orang Quraisy sampai hari kiamat, supaya nak jaga tu
supaya jangan rosak umat. Dan datang segala utusan Arab daripada segenap pihak. Utusan Arab datang dan masuk manusia dalam agama Allah itu puak-puak, berpuak-puak. Maka begitulah juga di dalam Islam, mereka itu jadi khalifah. Gitu. Bila orang semua dah masuk, bangsa Parsi masuk Islam, banyak bangsa-bangsa daripada selain daripada Arab disebut Ajam. Orang Ajam tu bukan Arab, masuk Islam, maka mestilah ketua untuk urus orang Islam ini di kalangan orang Quraisy. Tulis Quran juga dalam bahasa Quraisy, Arab Quraisy. Sebab itu bila Uthman perintahkan supaya tulis Quran, tulis. Bila berlaku khilaf, bacaan orang ni baca gini, orang baca gini, ambil lahjah Quraisy, tulis dalam lahjah Quraisy. Maka tulis Quran itu dalam lahjah Quraisy. Itu maksud dialek Quraisy. Itu satu bangsa Nabi kita dan bangsa Quraisy. Dan sekalian manusia mengikut, bagi mereka itu semua orang ikut. Khalifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan seterusnya. Dan telah diterangkan oleh Nabi SAW bahawasanya ini hukum berkekalan hingga hari kiamat. Kekal hingga hari kiamat. Sampailah sekarang ni yang menjaga Kaabah tu Bani Syaibah daripada Quraisy. Bani Syaibah yang jaga pegang kunci pintu Kaabah tu, Bani Syaibah di kalangan Arab Quraisy, keturunan tu pegang tu. Kalau nak masuk dalam Kaabah kena baiklah dengan Bani Syaibah, boleh masuk dalam Kaabah, dia pegang kunci. Dan selama tinggal daripada manusia itu 2 orang, walaupun manusia tinggal 2 orang, ketua mesti Quraisy. Sebab itu ketua ni apabila dia ada lebih seorang, mesti seorang nanti jadi ketua. Dalam musafir contoh, musafir seorang tak elok, tak apa baik. Kalau kita musafir jauh seorang-seorang, pergi Mekah seorang-seorang, pergi ke Umrah seorang-seorang, ataupun pergi melancong seorang-seorang, di segi pandangan Islam tak apa baik. 2 juga kurang baik juga, tapi lebih baik daripada seorang. Sebaiknya 3 ke atas, 3 orang ke atas. Bila 3 orang musafir, mesti lantik seorang jadi ketua. Sebab tu orang selalu gelar dengan Amir. Siapa Amir kita? Amir kita siapa? Bila dia ada 3 orang lebih kan, siapa? Kena dengar kata Amir tu, kena dengar kata ketua tu. Jangan orang dia kata gini, orang dia kata gini. Kalau tak lantik jadi ketua, dia akan jadi, orang dia kata kita semayang jamaah takhir lah, orang dia kata jamaah takdim, jamaah takhir lah, jamaah takdim, dia akan kelahi tu. Tapi kalau ketua kata kita semayang jamaah takdim, maghrib isyak, jadi semua dengar kata ketua. Sebab tu kena ada ketua. Sebab itulah bila Nabi wafat, tindakan Abu Bakar pertama, lantik ketua dulu. Nak urus tu kan nak dengar kata siapa. Banyak orang tuhmah Abu Bakar. Bila Nabi wafat dengan Abu Bakar sibuk nak lantik jadi ketua, dia sibuk uruslah jenazah. Tak, lantik ketua dulu. Sebab tu kita mangkat raja lah mangkat. Kan bila mangkat je raja, terus ditabar, lantik dulu. Siapa nak ganti raja tu, tabarkan dulu. Sebab tu orang bila dia lantik je, dia akan dengar kata dia. Itu sebab tu dalam Islam kalau musafir baik 3 orang, lantik seorang ketua. Bila ketua kata kita makan tengah hari dekat sini-sini, semua kena ikut. Ketua kata kita semayang maghrib isyak ni kan, kita semayang jamaah takhir ya? Sebab kita dalam perjalanan, kita jamaah takhir, semua kena dengar kata ketua. Sebab tu nak lantik ketua ni kena tengok. Kalau ketua tu awak dah semua pengikut. Ketua rombongan, katakanlah ketua rombongan, kena lantik orang yang tahu. Kalau ketua rombongan kata okey kita ni kena jamaah takhir semua ya, dengar kata ketua jamaah takhir. Kata apa, kita berhenti makan ni, jangan sembahyang maghrib. Jangan sembahyang maghrib itu sebab kita makan je. Lepas makan naik balik bas, kita akan sembahyang jamaah takhir di satu tempat. Kena ikut dia. Mana yang degil tu yang tinggal bas tu. Orang kata jangan sembahyang maghrib kat sini. Orang kata lepas makan naik turun bas sebab kita nak sembahyang jamaah takhir di satu tempat tu. Dia degil. Kan? Kita tinggal bas. Kan menyusah orang lain tu sebab tak dengar kata ketua. Sebab tu kena ketua ni, dia kena orang yang faham betul. Kalau ketua rombongan pun kita kena cari orang yang betul-betul, apatah lagi ketua bahagian. Mestilah cari orang yang betul-betul.
Dan sesungguhnya telah zahir barang yang dikatakan akan dia oleh Nabi SAW sampai sekarang, yakni sampai zaman Imam Nawawi ini. Sampai sekarang ni, zaman Imam Nawawi sampai sekarang, bahawa sejadi khalifah itu pada Quraisy daripada ketiadaan siapa menyesak mereka itu padanya. Oh, Quraisy semua. Tak ada siapa bangkang. Semua orang Quraisy. Dan kekal je demikian selama tinggal 2 orang dalam dunia. Kekal walaupun tinggal 2 orang, semacam yang disabdakan Nabi SAW. Itu yang Imam Nawawi sebut dalam syarah Muslim berkaitan dengan orang Quraisy itu memerintah orang Arab masa baik dan masa jahatnya. Masa baik itu ialah masa Islam, masa jahat masa di jahiliah. Baik. Pindah pula masalah yang ke-219. Abdi merdeka jadi raja besar. Abdi, orang hamba abdi, dia jadi pemerintah. Telah berlaku dahulu daripada zaman kita ini dan kemudian daripada zaman sahabat dan tabi'in, bahawasanya abdi merdeka menjadi raja besar dan memerintah berapa negeri dan berapa banyak rakyat. Pernah berlaku selepas zaman sahabat, selepas zaman tabi'in. Yang menjadi raja dia daripada hamba abdi, daripada hamba, kemudian lahir anak daripada hamba tadi, anak tu besar dia jadi raja pula. Selepas daripada zaman sahabat, selepas daripada zaman tabi'in, selepas daripada zaman tabi'in berlaku ini. Dan melanggar musuhnya ke sana kemari, berperang dengan kuatnya dan gagahnya seperti berlaku dalam negeri Mesir. Mesir pula diperintah oleh golongan hamba, keturunan dia hamba. Beberapa tapis daripada abdi merdeka itu menjadi raja besar, kan? Hamba ni, orang tebusan ni, dia sebab itu disebut antalidal amata rabbataha. Salah satu daripada tanda kiamat ialah apabila seorang hamba melahirkan tuan dia. Dia hamba, tapi dia lahir, anak tu jadi besar, jadi tuan, jadi besar, jadi raja. Macam mana boleh jadi gitu? Pada awal Islam dulu, hamba perempuan ni dia boleh, orang yang memiliki hamba tu boleh, hamba perempuan ni boleh menggauli dia, halal macam isteri. Bila lahir saja anak tu merdeka. Ibu je hamba, ibu tetap hamba, anak tu merdeka. Anak ni bila dah besar, kadang-kadang dia jadi pemerintah. Itu dia kata hamba melahirkan tuannya. Berlaku dah banyak di negeri Mesir, banyak di kalangan pemerintah Mesir itu daripada kalangan hamba asal dia. Ibu dia tetaplah hamba, tak merdeka. Itu maksudnya tanda akhir zaman. Dan ternyata lah bahawa kita berada pada akhir zaman apabila hamba melahirkan tuan dia. Itu salah satu daripada tafsiran. Satu lagi tafsiran ialah apabila tanda dekat berlaku kiamat, hamba melahirkan tuan, bermaksud ialah apabila sudah ramai anak derhaka kepada ibu dia, memperhambakan ibu dia, kan? Dia bukan hamba ibu dia, tapi anak tu bila sudah besar, ibu dia jadi macam hamba dia, kan? Jaga anak dia, jaga cucu, perintah. Mak nanti buat ni, mak nanti saya masak ni, mak nanti saya balik malam ya, mak tidur dulu, makanlah apa yang ada. Nanti mak hari ni saya balik cepat, tolong masak ini, semua ni duit, suruh siapa beli, masak. Mak anak saya dia orang jaga untuk ganti lampin dia apa semua, kan perintah tu. Kita kata kenapa buat mak kamu macam tu? Saya bayar. Bayar aja hamba. Saya bayar kat mak saya tu, apa masalah? Dia boleh jadi gitu lah, macam orang gaji pula. Sebab tu mak ni tak buat kerja apa. Mak duduk je. Kalau dia buat tahun-tahun tak apalah, dia ni bukan kita paksa. Sebab itu ramai kita kalangan, kita tengok ada orang kalangan, semua anak dia 5-6 orang hantar cucunya, anak pada ke rumah dia. Mak tak ada benda buat kerja, dia kata. Orang tu dah umur dah 60 lebih dah, nak hantar cucu, dia dah jaga 7 anak daripada kecil. Ibu ni dia membesarkan anak 7 kecil.
Dah umur dekat 70 dah. Bila lahir dia cucu dia kan, anak dia hantar pula cucu ke mak dia juga. Jaga cucu pula. Kan memperhamba itu namanya. Kalau kita tanya, dia kata, ada jumpa banyak dia bahasa kakak dia kata, dia panggil saya Razak je lah sebab dapat. Dia kata, Razak, kakak bukan tak nak ikut kuliah-kuliah, nak terasa juga macam orang lain. Tapi ni jaga anak sini, jaga anak sini, kita terasa. Ini yang Nabi kata antalidal amata rabbataha. Salah satu tafsirannya ialah apabila sudah ramai anak derhaka memperhambakan ibu dia. Itu jadi masa itu. Kena pesan pada anak menantu kita, cari orang gaji lah, bayar orang gaji. Tapi kita kata pula, kesian dia anak kita juga. Biar kesian lagi. Siapa nak tolong dia lagi kalau bukan kita? Tolonglah. Akhirnya kita dah umur macam itu, kita nak buat ibadah tak boleh, nak zikir panjang tak boleh, nak baca Quran banyak tak boleh, nak sembahyang duha tak boleh. Duduk urus itu daripada muda sampailah ke liang lahat. Akhirnya ini yang dikatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan kamu jadikan harta-harta kamu dan anak-anak kamu. Anak itu termasuk cucu cicit. Anak-anak kamu menghalang kamu daripada mengingati Allah. Orang marah saya sebut itu, orang marah. Dulu masa saya tak ada cucu, ada orang marah, orang terpelak saya, Ustaz tak ada cucu boleh cakap lah. Tapi sekarang saya dah ada cucu dah. Tak ada, jaga sendiri ya. Kan mak nak buat ibadah, ayah nak pergi sini pergi tak boleh mengajar ni. Dia jaga cucu, tak boleh datang, tak boleh datang. Tu dah akan jadi gitu. Jadi sebab itu berpada-pada lah, berpada-pada sayang cucu ni kan, berpada-pada. Ji, lama tak dapat suruh macam mana Ji? Suruh tak dapat. Ada cucu kat rumah, jaga cucu. Kita tak kelas lah jawab macam tu kan. Patut kita di umur dah segini, cucu anak jagalah kita juga dulu. Tak susah mak bapak kita, melainkan kita dulu susah mak bapak kita. Turun ke anak kita, memang dia susah kita. Sebab tu patut umur segini, fokus kita ialah ibadah pada Allah dah sekarang ni. Umur, bila umur sudah 50 kata dekat 60, fokus ibadah. Mengaji ilmu, nak baiki ibadah tujuannya, menghadiri kuliah sebab nak tambah ibadah, ada benda tak kena diperbetulkan. Ini masa ni lah. Tapi kalau masih lagi auladakum amwalukum, tak dapat benda-benda itu. Akhir kita menyesal di akhirat. Sebab tu dia kata amwal, dia kata sebut mata ni benda yang seronok ya. Bukan zalim pada anak, tak. Suruh anak berdikari, kita bantu sikit-sikit, nasihat dia bantu sikit, suruh dia berdikari. Kalau tidak, kita akan salah cara memanjakan anak, salah cara menyayangkan anak. Orang banyak marah saya, Ustaz tak ada cucu boleh lah, sekarang saya ada cucu, saya buat tu. Melainkan terdesak, itu cerita lain lah. Sebab tu kalau kita tengok orang macam Profesor Mahir, siapa doktor mata Mahir, dia pun kata gitu dalam motivasi dia. Jangan kita jaga cucu, dia kata. Sorry ya, siapa yang jaga cucu jangan marah saya. Saya tak tahu siapa yang jaga cucu, saya mana tahu kan. Dia kata gitu. Cucu ni dia datang sekali kita bermain dengan dia, seronok. Jangan kita jadi servant pada cucu kita. Sebab apa? Sebab orang yang ada cucu ni mestilah umur dia dah banyak. Ke ada orang umur 20 tahun ada cucu dah? Wallahualam, tak tahulah. Mestilah umur dia dah banyak. Bila umur dia dah banyak, dia tak akan ada tenaga lagi nak jaga cucu banyak-banyak. Tak ada dah. Cuma dia ibadah di masa dia muda dulu banyak dah tertinggal, banyak ibadah dulu. Nak fokus ibadah. Patutnya anak-anak yang sedar ini, dia bagi peluang kepada mak bapak dia buat ibadah. Anak yang sedar. Sekali-sekali dia datang, sekali-sekali datang, itu mainlah dengan cucu, tak apa lah. Ini lama tak datang surau macam mana? Ada cucu kat rumah. Ada cucu kat rumah tak datang surau. Itu dia kata terhalang tu. Terhalang. Jadi kita kena ubah. Ya, kita kena ubah. Macam mana cerita Khalifah masuk cucu? Nak cerita hamba tadi, hamba. Jadi dalam Mesir berapa tapis daripada abdi mereka itu menjadi raja besar.
Maka yang demikian itu semuanya telah dikabarkan oleh Rasulullah pada masa hayatnya, dan jadi ia satu daripada alamat kiamat. Apabila orang yang tidak ada kedudukan, orang biasanya keturunan hamba jadi raja, Nabi dah beritahu itu tandanya, tanda-tanda dekat dengan kiamat. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi yang berbunyi hadis an Abi Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuzhabu al-lail wan nahar hatta yamliku rajulu minal mawali yuqala lahu Jahjah. Ada hadis diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ilmu hadis yang diambilnya daripada Rasulullah, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni dia banyak berhadis, tapi dia Islam setelah dewasa. Abu Hurairah bukan daripada kecil. Abu Bakar daripada awal, Ali daripada awal peluk Islam, tapi tak banyak riwayat hadis. Ini orientalis kata bohong orang Islam. Abu Hurairah bohong, catat dia banyak, sedangkan dia Islam umur dah 30-an, 35 begitu Islam, tapi dia banyak riwayat hadis. Kenapa? Rupanya dia banyak riwayat hadis setelah dia Islam. Di mana ada Nabi, ada dia situ. Di mana ada Nabi, ada dia situ. Dan Abu Hurairah dia sentiasa berada di masjid Nabi, di sumpah tempat orang miskin tu, dia duduk situ. Mana tak miss solat mesti dengan Nabi. Mana Nabi bergerak, dia ada pergi. Dan apa yang Nabi nak suruh, panggil Abu Hurairah. Sebab tu dia banyak riwayat hadis. Banyak riwayat hadis. Katanya telah bersabda Rasulullah SAW, tiada habis hilang malam dan siang, yakni tiada berdiri kiamat itu hingga menjadi raja besar seorang laki-laki daripada orang-orang abadi, dipanggil orang baginya dengan nama Jahjah. Jahjah ni hamba. Mana Nabi kata, mana tiada habis hilang malam dan tiada habis, yakni hilang siang. Malam dan siang itu tiada habis, mana tidak berlaku kiamat, melainkan apabila sudah ada orang keturunan yang hamba jadi raja. Itu dia. Jadi raja itu maksud jadi pemerintah. Keturunan dia keturunan hamba. Saya habis hadis itu. Ini mungkin ada perkabaran tak baik saya ingat. Saya berhenti situ dulu, sebab adik-adik saya ni banyak telefon ni. Semua adik-adik saya bimbang ada benda tak senang. Saya berhenti sini dulu. InsyaAllah dah habis itu. Kita tanda dekat bab yang 220, bab maja'a fil a'immatil mudallin, ya, bab yang mencari imam-imam yang menyesatkan, ketua-ketua pemimpin yang menyesatkan tu bagaimana. Jadi kita berhenti situ, insyaAllah tanda kat situ. Kita sambung di situ dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2-3 orang adik-adik saya telefon, yang saya tak tahu apa sebab, mungkin ada benda tak perkabaran tak baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iftah alaina ya Allah futuhal arifin, warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa imanal muttaqin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kazib wa a'yunana minal khiyanah, innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tufi sudur. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.